Okey, baik. So hari ni kita teruskan lagi pembelajaran kita dengan tajuk yang seterusnya, iaitu 3.2 hujah. Okey. Okey, dengan standard pembelajaran pada hari ini 3.21 menerangkan maksud hujah dan membezakan hujah deduktif dan hujah induktif. So hari ini kamu kena tahu tiga empat hujah, hujah deduktif, hujah induktif dan juga perbezaan dia. Okey, biasanya dekat mana kamu dengar hujah ni? Biasanya dekat mana? Buku cerita. Buku cerita. Lain-lain. Okey, buku cerita ada juga hujah. Nak tengok cerita movie-movie berkaitan dengan apa ni, mahkamah. Pernah tengok? Mesti ada kan? Okey, dekat mahkamah pun ada hujah. Okey, peguam bela dan peguam peguam pendakwa raya. Dia berhujah di hadapan hakim untuk menentukan sama ada apa ni, pesalah tu bersalah ataupun tidak. So dia mengemukakan hujah-hujahnya lah kan, berdasarkan bukti-buktinya. Okey, itu salah satu hujah dalam kehidupan seharian. Okey, tengok contoh ni. Jika ni contoh dekat sekolah lah, jika suami menyiapkan Suhaimi tu yang sebelah kanan ni menyiapkan semua kerja rumah matematik, maka Puan Sharifah akan puji kamu. Tapi Suhaimi kata, mutu Puan Sharifah takkan puji saya lah. So daripada apa ni, jawapan Suhaimi tadi agak-agak mutu boleh tak buat kesimpulan? Boleh kan? So dia faham maksud yang diberitahu oleh Suhaimi tadi. Okay. So dua pernyataan ni tadi ini dinamakan hujah lah. Okay. Supaya dia akan mendapatkan satu kesimpulan. So daripada perbualan di atas, apakah kesimpulan yang boleh anda buat? Adakah suami telah menyiapkan kerja rumah matematiknya? Okay. Berdasarkan hujah bagi suami, dia kata Puan Sharifah tidak akan puji saya. So maksudnya dia tak akan masukkan dia akan menyiapkan kerja rumah lah. Okay. Sebab kalau dia siap kerja rumah, pasti dia akan dipuji oleh cikgunya. Okay. Kesimpulan cikgu dah bagi dah tadi. Okay. So hujah, baik, hujah dia dalam bentuk begini. Okay. Proses hujah ni ialah proses membuat kesimpulan berdasarkan pernyataan dikenali sebagai penghujahan. Okay. So proses dia, proses membuat kesimpulan ni kita panggil penghujahan. Hujah boleh terdiri daripada beberapa premis atau satu kesimpulan. Okay, kalau kamu tengok dekat ini, dia punya ni, premis boleh terdiri daripada beberapa premis. Jadi ni ada dua premis dan satu kesimpulan. Kesimpulan dia mesti satu saja. Suatu hujah ringkas biasanya terdiri daripada sekurang-kurangnya dua premis dan satu kesimpulan. Okey, sekurang-kurangnya dua premis dan ada satu kesimpulan. Kalau nak premis ada tiga pun boleh. Sebab dia kata boleh beberapa premis dan sekurang-kurangnya dua. Okey. Baik. Okey, premis merupakan satu pernyataan yang memberikan informasi sebelum satu kesimpulan dibuat. Itu maksud premis. Okey. Kesimpulan merupakan suatu kesudahan pendapat atau keputusan. Okey.
Jadi dia kesudahan bagi premis 1, premis 2 lah berdasarkan pendapat atau keputusan tadi. Okay, so ini dia punya apa ni bentuk hujah. Premis 1, premis 2, kalau ada premis 3, premis 3 dan akhir sekali kesimpulan. Okay, ini yang dinamakan hujah. Okay, so rangsangan minda 4. Cikgu nak kamu ambil masa 5 minit, boleh tak? 5 minit? 5 minit untuk kamu nyatakan uh, daripada pernyataan A sampai J, adakah dia khusus atau umum? Nanti kita tengok. Saya bagi 5 minit, kamu tentukan dulu. Kalau ada buku teks, boleh guna buku teks. Okey, kamu cikgu bagi lagi 2 minit Okey. Baik, siapa? Emilia, ada Emilia? Ya. Soalan A. Luas segitiga ABC ialah 8 cm persegi. Adakah dia khusus atau umum? Umum. Umum. Okey, kamu kata umum Kenapa umum? Cuba bagi justifikasi. Dekat bawah ni kan ada berikan justifikasi. Cuba kenapa dia umum? Jawab je. Salah pun tak apa. Tak dapat? Tak. Okey, tak apa. Yang kedua, saya cuba tengok nama. Chanwick. Soalan B. Uh, khusus. Khusus. Alright. Ada tak justifikasi kamu? Tak tahu.
Tak tahu. Tembak je dulu ni. Okey, tak apa, tak apa. Saya tanya semua ni, ada cukup ni. Asma Lisa, Saransi. Khusus. Khusus. Sebabnya? Tak tahu. Tak tahu. Alright, okay, tak apa. Ervina Natasha, Khusus. khusus soalan khusus. Sebabnya? Umum. Umum. Ah. Okey, umum. Kenapa umum? Tak tahu. Tak tahu. Cubalah, cuba. Umum, okey. Tak ada sebab, tak tahu sebab. Okey, tak apa. Nanti kita tengok. Faustina, soalan E. Umum. Umum juga. Sebabnya? Tak tahu. Tak tahu. Okey. Liviana, soalan F. Liviana ada? Umum. Umum. Sebab? Entah. Tak. Ni semua tak ada sebab ni. Jawab je je. Okey, tak apa. Mary? Soalan G. Mary ada? Mary tak dengar kot. Sekejap ya. Mary, khusus. Dia kata khusus. Okey. Peter? Maju sikit. Peter ada? Tak ada orang lain lah. Rachel ada Rachel? Tak ada juga. Ain? Suratul Ain? Soalan apa cikgu? H. Semua nombor asas 5. Umum. Umum. Habiskanlah ni. I? Khusus. Khusus. Isi padu sfera. Umum. Umum. Okey, baik. Okey, baik. Semua ada jawapan tapi kamu tak bagi tidak tahu apa nak diberi justifikasi yang kamu nak berikan. Okey, mungkin kamu hanya kamu punya naluri lah kata ni khusus, yang ni umum. Okey, tapi dia ada ciri-ciri dia. Kita nak tentukan sama ada pernyataan ini dia khusus ataupun umum. Okey, kalau kita tengok soalan A, luas segitiga ABC ialah 8 cm persegi. Jadi dia dah tetap nama segitiga tu ABC. Jadi ada satu ABC, segitiga ABC yang kita tahu, dengan dia punya luas dia. So yang ini sebenarnya ialah khusus. Jawapan dia khusus. Sebab apa? Sebab dia dah
Maksudnya dia dah ada satu nilai. Dia dah ada satu nilai, dah kita tahu dia. Okey. Baik, soalan B, semua. Tengok. Semua prisma mempunyai keratan rentas seragam. Dia tak cakap prisma apa. Yang segitiga ke, yang trapezium kan. Dia kata semua. So, bila dia kata semua, dia merangkumi keseluruhan. Jadi, secara umum lah dia. Okey, umum. Secara umum. Macam kita dalam macam murid sekolah, murid SMK Pujut. Okey, bila cikgu kata semua murid, dia secara umum kan. Bila cikgu panggil seorang dengan nama dia, Ahmad, sila naik ke atas. Jadi, so Ahmad tu dia dah khusus sebab dia nama dia memang dia saja. Kalau semua ada secara umum, kita tak tahu siapa kan. Jadi keseluruhan. Okey. Soalan C pun dia ada perkataan semua. Okey, jadi dia sebenarnya umum. Okey, kemudian D, 15 boleh dibahagi tepat dengan 3. Yang ini dia khusus. Dia dah bagi tahu 15 ni boleh dibahagi tepat dengan 3. Okey, ini pun khusus. Sebab dia dah ada nilai. 9 kuasa 3 sama dengan 729. Kecuali dia kata X kuasa 3 sama dengan 729. Yang ni umum lah. Okey, kita tak tahu dia punya nilai je. Okey. Isi padu kubus X kuasa 3 dengan X ialah sisi kubus. Kalau kamu tengok dia tak ada nilai. Dia ada pemboleh ubah saja kan. So yang ni dia umum. Soalan G, tinggi bagi silinder ialah 80. Dia dah nyatakan silinder P. Dia tak kata semua silinder, tapi dia khususkan kepada silinder P sahaja. So silinder P dia ialah 80 tinggi dia. Okey. Jadi dia ialah khusus. H, semua nombor asas. Kalau ada perkataan semua tu, confirm lah umum. Okey. Sebab dia merangkumi semua. Soalan I, X tolak 2, X tambah 3 sama dengan kosong mempunyai 2 punca. Yang ni dia khusus sebab ni kan kuadratik. Kamu dah belajar bab 2. Jadi punca dia apa? X sama dengan 2, X sama dengan negatif 3. Kita keluarkan kurungan ni kan. Jadi X2, X3. So ini dah khusus. Dia dah ada nilai. Kemudian J isi padu sfera ialah 4/3 pi J kuasa 3 dengan J ialah jejari. So yang ni tidak ada nilai kan, tak ada nilai. Dia ada hanya rumus saja, rumus. Okey, so dia secara umum lah, dia secara umum. Okey, kecuali dia kata isi padu sfera A ialah 20 cm per isi padu centimeter kubik. Dia dah ada nilai. Kalau nilai itu dah jadi khusus. Okey. Jadi garap penerangan cikgu boleh kamu boleh fahamlah apa maksud khusus, apa maksud pernyataan umum. Okey, so kita simpulkan dekat sini. So yang ni pernyataan khusus yang kita dah tentukan tadi. Pernyataan umum. Okey, pernyataan khusus ialah pernyataan yang khas merujuk suatu kes tertentu. Satu kes tertentu macam pelajar tadi. Semua murid dia bukan tertentu, bukan khas. Dia umum sebab semua. Kalau satu kes tertentu, seorang nama dia Ahmad. Dia memang kes dia je. Okey. Itu kes tertentu. Pernyataan umum ialah pernyataan yang menerangkan suatu konsep secara menyeluruh. Secara menyeluruh keseluruhan. Itu ada perkataan semua tu lah. Okey. Jadi secara nak lebih faham mudah apakah dia khusus ataupun umum. Untuk yang khusus ni dia mempunyai nilai tetap. Kalau kamu tengok dia ada nilai. Okey. Ada nilai. Ni semua ada nilai. So yang ni dia pernyataan khusus. Kalau pernyataan umum dia tidak mempunyai nilai tetap.
Tak ada yang tetap yang macam ni 80 ke 2 ke, tak ada. Kemudian dia mempunyai pemboleh ubah dan punya pemboleh ubah. Contoh yang ni lah X kuasa 3. Pemboleh ubah dia X. Okey. Kemudian dia lebih kepada rumus. Ni macam rumus ni. Rumus. Kalau dia ada rumus, tu maksudnya memang umum lah. Rumus tu kita akan gunakan kan untuk dapatkan suatu nilai. Jadi suatu nilai tu ialah khusus. So yang rumus tadi umum, secara umum. Kemudian dia berangkumi keseluruhan. So ada perkataan semua ataupun apa ni, keseluruhan lah. Okey. So yang ni cikgu ringkaskan lah. Dalam ni je tak, dalam buku teks tak ada ni. Ni cikgu tambahkan sikit supaya kamu boleh lebih faham apakah pernyataan khusus, apa pernyataan umum. Okey, penting ni untuk kita jawab hujah nanti. Okey, seterusnya hujah ni ada terbahagi kepada dua. Yang pertama hujah didaktif dan yang kedua hujah induktif. Salah ni ada I ni, ada dua ni sebenarnya. Hujah yang pertama, hujah kedua. Okey, so hujah didaktif ialah proses kesimpulan khusus dibina berdasarkan premis umum. Kalau kamu baca mungkin tak faham sangat. Okey, so secara gambarannya macam ni. Kalau kita ada premis, premis tu mestilah pernyataan umum dan kesimpulannya adalah pernyataan khusus. Ini kita namakan dia hujah didaktif. Manakala hujah induktif, proses kesimpulan umum dibina berdasarkan premis khusus. Dia terbalik. Okey, premis tu khusus, kesimpulan dia umum. Tengok dia tak sama. Okey, mungkin akan keliru juga kan, tapi kamu kena bezakanlah, dapat bezakan antara didaktif dengan induktif. Okey, ni cikgu dah tambahkan sikit. Kalau hujah didaktif, senang dia kamu nak ingat, kita guna rumus. Kita guna rumus untuk dapatkan satu nilai. Kalau hujah induktif, kita bina rumus. Kita wujudkan satu rumus berdasarkan kes-kes khusus, kes-kes tertentu. Kita jadikan dia satu rumus untuk kita gunakan secara umum. Secara umum, nampak ni? Okey, ni perbezaan dia. So yang ni cikgu hanya tambahan lah ni untuk kamu lebih faham lah. Okey, mungkin kamu tak nampak didaktif tu macam mana, induktif tu macam mana. Okey, so yang ni cikgu tambahkan untuk kebiasaannya didaktif ni kita guna rumus, induktif kita membina rumus. Right? Okay, kita tengok contoh. Okey, contoh bagi hujah didaktif. Jadi hujah didaktif kita menggunakan rumus. Kalau ada yang rumus lah. Okey, baik. Soalan satu, luas sebuah bulatan ialah pi j kuasa 2. Bulatan A mempunyai jejari 7 cm. Kesimpulannya, luas bulatan ialah 154 cm persegi. Okey, kita tentukan premis pertama dulu. Adakah dia pernyataan umum ataupun pernyataan khusus? Okey, so kalau kamu tengok luas bulatan diberi pi j kuasa 2. Adakah dia satu rumus? Rumus kan? Jadi ini hujah didaktif lah. So yang premis satu yang pertama sekali dah atas sekali Jadi premis satu ni ialah ayat pernyataan umum. Pernyataan umum sebab dia menggunakan rumus. Dan dia punya kesimpulan ialah pernyataan khusus. Sebab dia ada satu nilai untuk bulatan A. Okey. Dia khusus lah. Khusus hanya untuk bulatan A saja ni. Dia ada nilai 154 untuk luas dia. Tu beza dia pernyataan umum dengan pernyataan khusus. Okey, ni sebenarnya kita dah gabungkan pernyataan umum dengan khusus ni untuk membentuk hujah didaktif lah.
Okey. Okey, soalan yang kedua. Semua gandaan 6 ialah gandaan 2 dan 3. 72 ialah gandaan 6. Maka 72 ialah gandaan 2 dan 3. Okey, so kita tengok premis yang pertama. So yang ni dia ada perkataan semua kan. Okey. Jadi dia ialah hujah didaktif sebab kita ada keseluruhan. Dia merangkumi keseluruhan semua Jadi premis ni umum lah. Kita tengok dia punya kesimpulan. 72 ialah gandaan 2 dan 3. Nampak 72 dia dah ada satu nilai. Jadi dia ialah pernyataan khusus. Ada nilai itu khusus. Okey, contoh seterusnya yang ketiga. Okey, semua murid 4 celik mendapat A dalam ujian matematik. Camelia murid 4 celik. Kesimpulannya, Camelia mendapat A dalam ujian matematik. Yang ni kita ada perkataan semua. So yang ni ialah premis ni pernyataan umum. Okey. Dia buat kesimpulan berdasarkan ni lah, berdasarkan yang ni. Okey. Camelia ialah murid 4 celik. So secara automatik dia, Camelia ni mendapat A dalam ujian matematik. Jadi kita buatlah kesimpulan, Camelia mendapat A dalam ujian matematik. So yang ni ialah pernyataan khusus. Kesimpulan ni ialah pernyataan khusus sebab dia ada nama orang. Dia dah khusus kepada Camelia. Camelia dapat A. Yang ni dia umum tadilah. Okey. Camelia ni yang menjadi khusus kes tertentu. Okey, itu hujah didaktif. Okey, cikgu harap kamu boleh faham pernyataan umum dengan pernyataan khusus. Dan hujah didaktif ni ialah membuat kesimpulan khusus daripada pernyataan umum. Okey, itu hujah didaktif. Tapi jangan risaulah kalau kamu tak ingat apa tu didaktif atau induktif. Kamu tengok dia punya premis lah, premis dengan kesimpulan. Adakah dia guna rumus ataupun dia ada perkataan semua. Okey. Okey, baik kita tengok contoh hujah induktif. Ni pun dua ni. Hujah yang kedua. Okey. Hujah induktif. Okey, kalau kamu tengok contoh ni, 1 kuasa kosong sama dengan 1, 2 kuasa kosong sama dengan 1, 3 kuasa kosong sama dengan 1, 4 kuasa kosong sama dengan 1. Jadi semua nombor yang mempunyai kuasa kosong ialah nilainya 1. Okey, kalau ini dan titik-titik ni maksudnya dan seterusnya. Kalau ada ke bawah lagi 100 kuasa kosong, jawapan pun tetap 1. Okey. So kita buat kesimpulan. Tadi tak perlulah kita buat sampai 100 kan. Jadi kita buat kesimpulan. Okey. N kuasa kosong sama dengan 1. N ni maksudnya yang ni lah. Nombor kat sini. Yang depan ni. Okey. 1, 2, 3, 4. Kan dia berubah. Okey. Kosong. Kuasa dia. Sama je kan. Jadi dia letak kosong. Sama dengan. So kemudian 1, semua 1. Jadi 1 tetap. So yang berubah hanya nombor di depan je. 1, 2, 3, 4. So jadi kita buat kesimpulan N sama dengan 1. N kuasa kosong sama dengan 1. Kemudian nyatakan dia dengan keadaan N 1, 2, 3, 4. Okay, nanti ni kesimpulan ni nanti kamu buat dalam tajuk yang berikutnya lah. Okay, 1, 2, 3, 4 dia mesti ikut dalam contoh yang diberi. Okay. So sebab ini dia pakai 1, 2, 3, 4. Jadi kita pakai 1, 2, 3, 4 dot, koma 3 titik. Ini format untuk menulis kesimpulan bagi induktif ni lah. Format dia macam ni. Kalau dia kata 1, 0, 2, 0, 3, 0. So kamu punya N je
Ni n kuasa kosong sama 1. N sama dengan 1, 2, 3, 3 titik. Tu je. Kita tulis berdasarkan apa yang ada dalam contoh. Okey, ini hujah induktif. Jadi kalau kamu tengok yang sebelah premis ni, ini ialah kes khusus ataupun pernyataan khusus bagi ada nilai. Okey. Kesimpulan dia pernyataan umum sebab kita tadi cikgu dah kata kalau hujah induktif kita bina rumus kan. Kita bina rumus. Jadi kesimpulan dia N kosong sama 1. So ini ialah suatu rumus. Kalau kita nak bilangan 100, jadi kita gantikan N sama dengan 100. Jadi kita masukkan dalam apa ni rumus tadi. So 100 kuasa kosong sama dengan 1. So jawapannya 1. So yang ini dia punya rumus. Ini rumus dia. Jadi itu ialah pernyataan umum. So ini ialah hujah induktif. Okey, contoh kedua sama juga kalau kamu jumpa soalan yang macam ni, ini ialah soalan hujah induktif. Okey. So ini ialah satu pola nombor lah. Okey. 2 darab 1 kuasa 3 tolak 4 sama dengan 2. Kemudian 2 darab 2 darab 3 tolak 4 sama dengan 12 dan seterusnya. So bila kamu tengok dia ada satu pola. Pola tu maksud dia macam corak. Okey. Kalau depan ni kalau kamu tengok semua kes-kes khusus. Ini kes khusus kes khusus. Jadi ia ialah pernyataan khusus sebab dia ada nilai. Okey, kalau kamu tengok yang ni semua 2. Kalau kamu tambahkan lagi dia punya bilangan tu kat bawah pasti sama 2. Cuma yang berubah dekat tengah-tengah ni. 1, 2, 3, 4. Yang sebelah ni 3 sama. Tolak, semua pun tolak. Ni pun 4. Sama. Okey, yang untuk jawapan ni, ini tak perlulah untuk kita buat rumus. Okey. Sebab yang ni memang jawapan daripada ini. So yang ni kita abaikan. Ini nanti cikgu cerita dalam dekat satu lagi tajuk lah. Okey. Just nak ceritakan dia punya ni lah, kenapa dia jadi rumus. Okey, kita nak buat rumus ini. Okey. So yang ni 2, 2, 2, 2, 2. Jadi kita dapat sini 2. Kemudian 1, 2, 3, 4. Lajur ni dia berubah. Bila berubah kita letakkan N. N tu ialah pemboleh ubah. Kemudian 3, 3, 3, 3. So kita boleh katakan corak dia akan darab dengan 3. Kemudian dia tolak. Tolak 4. Sama ni tak payahlah. Okey, ni tak payah. Kita ambil yang depan saja. So 2N tolak 3. 2N kuasa, ni kuasa 3 ni cikgu salah ni. Cikgu tak buat kuasa ni. Okey, nanti cikgu betulkan. Okey, ni maksudnya 2N kuasa 3. Tolak 4. Tolak 4. Dengan keadaan N 1, 2, 3, 4. Sebab contoh dia 1, 2, 3, 4. Yang ni. Dan seterusnya. So kesimpulan dia buat rumus 2N tolak 3. So yang ni rumus kan. So yang ni ialah pernyataan umum. Sama macam yang contoh pertama tadi. Okey, itu hujah induktif. Satu lagi contoh hujah induktif. Dia tak macam ada pola tadi. Cuma dia ada pernyataan lah. Premis 1, 2, 3, 4. Kalau yang ni dia 1, premis 2, premis 3, premis 4, baru ada kesimpulan. Okey. So premis 1 ni ialah pernyataan khusus sebab dia khususkan kepada harimau sahaja. Harimau ialah karnivor. Yang bawah ni singa, dia khusus. Ni pun buaya, khas untuk buaya. Dan penguin. Okey. Penguin ialah karnivor. Ni pernyataan dia saja. Benar atau tak lain cerita kan. Ini dia punya premis.
So kesimpulan dia kata semua haiwan ialah karnivor. Sebab apa? Sebab semua yang dikhususkan ni tadi semuanya ialah karnivor. Jadi kita buat kesimpulan semua haiwan ialah karnivor. Jadi bila dia ada semua kat sini, ini ialah pernyataan umum. Okey. Jadi induktif ialah proses membuat kesimpulan umum berdasarkan pernyataan khusus. Okey. Okey, contoh 16 sebenarnya buku teks. Tentukan sama ada hujah berikut ialah deduktif, hujah deduktif atau hujah induktif. Soalan A, semua sudut tirus kurang daripada 90 darjah. Sudut PQR ialah sudut tirus, maka sudut PQR kurang daripada 90 darjah. Okey, adakah dia hujah deduktif atau hujah induktif? Okey, so kita tulis premis 1 dulu. So premis 1 kita ambil yang ayat pertama. Semua sudut tirus kurang daripada 90 darjah. Kemudian kesimpulan ini, maka sudut PQR kurang daripada 90 darjah. Jadi kamu kena tentukan premis 1 ni adakah dia umum ke khusus. Ada perkataan semua? Ini ialah Umum. umum, ya, umum. So, kesimpulan dah tentu ialah khusus. Okey, sebab dia dah khususkan kepada sudut PQR. So sudut PQR ni sudut dia kurang daripada 90 darjah. So dia dah khusus. So kalau umum ke khusus, deduktif ke induktif? Deduktif. Deduktif, okey. Sebab daripada umum kepada khusus. Okey, deduktif. So cara kita nak tentukan deduktif atau induktif. Soalan B, semua wakil pertandingan Sudoku ialah persatuan matematik. Tengok perkataan tu dah tahu dah semua. Jamal ialah wakil pertandingan Sudoku, maka Jamal ialah persatuan matematik. So jawapan dia? Deduktif. Deduktif juga sebab premis dia ialah umum. Dan kesimpulan tu ialah khusus sebab dia ada nama orang. Jamal. So, dia dah khusus kepada Jamal. Jadi ini ialah deduktif. Right? Okay, soalan C. Hasil tambah sudut peluaran segitiga ialah 360 darjah. Hasil tambah sudut peluaran segi empat ialah 360 darjah. Hasil tambah sudut peluaran pentagon ialah 360 darjah. Maka hasil tambah sudut peluaran setiap poligon ialah 360 darjah. Kalau kamu tengok dekat setiap premis ni dia ada nyatakan ni segi 3, yang ni segi 4, yang ni segi pentagon segi 5. Semuanya ialah 360. Okey, tapi kita ambil premis 1 lah. Premis 1 yang pertama So premis 1 ialah hasil tambah sudut peluaran segitiga. Okey, dekat sini dia dah nyatakan segitiga. So sebenarnya ini ialah khusus. Kesimpulan, hasil tambah sudut peluaran setiap tu adalah keseluruhan. So setiap poligon ialah 360. Jadi premis 1 ialah khusus, kesimpulan kita ialah umum. So ini ialah hujah induktif. Okey, hujah induktif. Soalan D, hasil tambah digit 18 boleh dibahagi tepat dengan 9. So kita ambil premis 1 je. Kemudian kesimpulan dia, hasil tambah digit gandaan 9 boleh dibahagi tepat dengan 9. Okey.
So yang ni dia 18 dia boleh dibahagi tepat dengan 9. So yang ni dia khusus kepada 18. Okay. Okay, so kesimpulan ni secara umum. Sebab apa umum? Sebab dia kata kat sini yang ni 36, yang ni pun 27, jadi semua ni khusus. Semua premis tu khusus. Okay, so kesimpulan dia dah mestilah umum lah sebab kita nak menghasilkan kesimpulan secara umum. So yang ni ialah induktif. Okay, khusus kepada umum ialah induktif. Okay, jadi cikgu harap kamu boleh faham macam mana kita nak tentukan hujah deduktif dengan hujah induktif. So, so kena tahu pernyataan khusus dengan pernyataan umum. Okay, yang paling senang kalau khusus dia ada nilai. Dia ada nilai, dia ada nama, dia khas lah. Kalau umum dia akan ada perkataan seperti semua, setiap, ataupun apa tadi? Semua, setiap tu lah, setiap ni setiap. Itu umum. Kemudian kalau dia ada rumus, itu pernyataan umum. So semua nanti bila dah kamu tentukan premis dengan kesimpulan tu, baru kamu tentukan sama ada dia hujah deduktif atau induktif. Okay. So sampai untuk hari ni cikgu berhenti sampai hujah deduktif dan juga hujah induktif. Next kelas hari Rabu, cikgu tak pasti lagi sama ada cikgu Dayang atau cikgu akan masuk. Tapi tajuk selepas ni lah dia akan bina hujah, bina hujah. Okay, so untuk latihan hari ni, siapa yang ada buku kerja, buat buku surat 37. Bagi yang tiada buku kerja, kamu buat soalan dalam buku teks. Praktis sendiri 3.2A, nombor 1 hingga 6. Okay. Baik. Okay, cikgu buka kalau ada soalan nak tanya. Kalau tak ada, angkat tangan. Emilia saja. Yang lain masih blur. Okey, saya tak nampak. Okey, ada. Baik, ada. Okey, baik. Okey, semua dah angkat tangan. So, nanti tinggal buat latihan saja. Jangan lupa hantar dekat link apa ni, link penghantaran latihan Okey. Nanti daripada situ juga cikgu akan ambil nama kamu ni masuk ke dalam apa ni, SSDM, sistem apa merit ni. Okey, baik. So, sekian saja untuk hari ni. Kita jumpa lagi pada hari yang kelas yang seterusnya lah. Okey. So, kita boleh bersurai. Thank you. Okey, sama-sama. Thank you, cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.